أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah yang berbahagia, yang berusaha, Tuan Nazir, Timbalan, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, rahimakumullah. Tahniah di atas kesabaran tuan-tuan untuk duduk sebentar dan kita niat i'tikaf di dalam masjid ini supaya ganjaran berterusan dicatat oleh para malaikat yang menaungi kita semua insya-Allah. Dan tahniah juga selamat tahun baru hari yang ketiga ini dan menjelang masuk hari keempat. Bersyukur kita ke Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kehidupan di dunia ini yang mana saudara kita, sahabat kita, jiran tetangga, hatta dalam keluarga kita telah mendahului kita. Ya, tiap minggu lepas yang saya datang 17 hari bulan, ya, Cik Allahyarham Bang Sulaiman, semalam pula, ya, jiran dia sebelah nasi lemak, sebelah lagi nasi lemak, dua-dua jual nasi lemak kan, kenal tak tahu nasi lemak longkang, terkenal sampai Kuala Lumpur. Saya layan di Kuala Lumpur, rumah saudara lah. Lepas habis ke bumi, nak balik, lapar, singgah satu gerai. Tokenya tanya, "Encik dari mana?" Dia kata daripada Banting. "Oh, ini orang nasi lemak longkang." Dia orang tahu. Ni nak cerita. Jadi semalam dia meninggal kan. Tengok, 2-3 hari sebelum dia pergi hospital nak buat tapak. Nak buat tapak apa? Bukan tapak rumah. Bukan tapak pondok, tapak apa? Tapak nak injection apa ni? Buat pinggang, dialisis. Allah Akbar. Rupanya perginya itulah yang terakhir dan terus meninggal. Itu sebab saya kalau kadang-kadang bila bawa ke Serubak, ke apa ni, Serdang ke mana-mana hospital, kita fikir aku boleh balik ke tidak lagi. Betul tuan. Tak pula kalau naik ambulans. Kalau naik kereta anak sendiri, kereta sendiri, rasa-rasa boleh lagi lah. Tapi kalau ambulans dia bawa, Allah Akbar, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam ni saya dan tuan-tuan puan-puan masih diberikan nafas yang untuk bernafas balik. Tapi jangan lupa, saya dan tuan-tuan puan-puan jangan lupa, bertambahnya tahun, bertambahnya hari, bertambahnya minggu, maka kematian lebih hampir dengan kita. Perasan tak? Perasan? Yang pernah saya sebut, ya, umur kita makin pendek walaupun bilangannya makin banyak. Kalau 70, 71 naik. Kalau 60, 61 dan sebagainya. Jadi pada saat itulah
yang Rasulullah suruh kita mengingati kematian, yang dikatakan zikrul maut. Kalau tuan-tuan ada baca kitab mengenai penawar bagi hati, dia sebut zikrul maut. Baik. Jadi alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan untuk duduk di rumah Allah ini, dan kita sempat duduk bersama berkongsi dalam ilmu untuk kita beramal. Bukan mahal hijrah aja kita nak hijrah, malah tahun baru ni pun 45 dan masih ialah 2024 kita berazam yang lebih baik. Tuan-tuan ni dah baik dah, alhamdulillah, syukur. Ahli masjid katakan, ahli berjemaah, ahli tazkirah, tapi kita nak tambah baik penambahan kita. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diambil kira oleh Allah SWT dengan sebab keikhlasan kita, dengan sebab ilmu kita, dan kita terus beramal dalam kehidupan kita hingga akhir hayat, insya-Allah. Baik. Dalam memperkatakan azam yang baru, dan kita mendapat ilmu yang bertambah sikit demi sikit supaya kita dapat amalkan, maka kita jangan lupa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah yang hebat, sebagai seorang gubernur, sahabat yang rapat. Apa katanya? Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muaz usika bittaqai Allah wa sidqil hadith wal wafa'i bil ahdi wa da'il amanati wa tarkil khiyanati wa hifdzil jari wa rahmatil yatimi walinil kalami wa badlis salam wa husnil amal wa qisari amal wa zulumil iman wa والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما أو تعصي إماما عالدا أو تفسد أرضا وأوصيك بتقوى الله عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بعلانية. Panjang sikit Rasulullah memberitahu Muaz, berpesan Rasulullah SAW akan daku, maka ia bersabda, iaitu Rasulullah bersabda, hai Muaz, aku berpesan akan engkau, pertama, takut akan Allah SWT, dengan lain perkataan ittaqullah. Tiap-tiap hari Jumaat 2 khutbah khatib menyebut sebagai wasiat ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ingatan Allah disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada ulama, disampaikan kepada khatib-khatib, menyampaikan kepada kita. Apa lagi nak? Ada boleh besok dalam kubur kita cakap tak tahu, di akhirat boleh kita cakap tak tahu tentang ittaqullah, takut kepada Allah? Tak boleh. Ya, tak ada alasan. Baik. Jadi pertama dia kata, hendaklah kamu takut kepada Allah. Takut sebenar-benar takut, dengan lain perkataan mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Itu yang ringkas, yang paling mudah kita faham. Takrif daripada Sayyidina Umar pun demikian. Kalau kita baca bab nasihat agama, wasiat iman pun dia cakap macam tu. Definisi takwa, menjalankan atau melaksanakan perintah Allah SWT
dengan sebenarnya dan meninggalkan tegahan ataupun maksiat. Itu satu. Ya, supaya kita di akhir zaman ni jangan dipengaruhi oleh Dajjal. Memang ya, dah penghujung kita ni Dajjal dah datang dah, walaupun kucu-kucunya. Betul tuan-tuan? Apa tuan-tuan rasa bila agama kita diperkotak-katikkan, ya, dicabar? Saya rasa, ya Allah, kalau aku ada kuasa terus tarik. Macam almarhum Sultan Abdul Aziz, tuan-tuan ingat tak? Masa satu ketika dia mencampuri, ya, bab agama ke apa, terus Sultan tarik, jatuh dia di Kim Sai. Ingat? Taruh, terus tarik, jatuh dia. Pasal dia mencampuri hal agama Islam. Yang terkini tuan-tuan tengok, sampai Sultan dah bersuara, lakum dinukum waliyadin. Kau ingat orang Islam ni bodoh sangat ke? Nak kau jadi penasihat tentang agama pula? Yang ianya dia nak satu jawatan tu supaya dia dapat gaji daripada itu. Macamlah tabung haji. Tuan-tuan tak ingat yang dapat 1 poin berapa persen? Seumur hidup saya tak pernah dapat dividen sampai hanya 1%. Ramai kawan-kawan saya yang keluar daripada penyimpanan tabung haji. Sama ada buat rumah ke, buat bola-bola lain. Pasal apa? Mana nasihat kewangan dia dilantik orang dia di Penang sana, bukan seorang. Mana tak habis duit? La ilaha illallah. Kalau Allah irham Engkau Aziz hidup pun dia marah. Satu ketika dulu, ya, kita tengok suasana yang terkini lah. Bila kerajaan nak ambil duit tabung haji, nak cover emas, tuan-tuan ingat tak? Apa kata Engkau Aziz? Allah irham, ini untuk orang Islam nak nunaikan fardu haji. Kenapa nak backing emas, nak backing bisnes itu, bisnes ini? Masa diuntung, dia ada bagi tabung haji? Tak ada kan? Jadi kita tercabar, tuan-tuan. Saya sangat tercabar bila dia kata, wah, Cina ataupun bukan Islam boleh. Satu-satu dia minta timbalan Perdana Menteri lah, itu ini. Tak terasa kita, tuan-tuan, sebagai orang Islam. Allah Akbar. Saya baca satu WhatsApp yang katakan, satu NGO dia kata patut dah kena tangkap dah. Betul. Senang je cakap minta maaf. Yang dia kata dia tak tahu benda ni MIKM Sultan yang dia punya presiden. Engkau siapa? Ahli parlimen. Takkan itu pun tak tahu. Tak ambil cakna. Yang kau tahu bertekak, ambil lawan. Datang lawan. Majlis lawan. Betul? Kita kerja lah bagai nak mati. Siang malam anak kita kerja overtime nak tambah pendapatan. Kerja dia bertekad dalam parlimen. Lepas tu dah sentuh sana, sentuh sini, sampai hal ehwal agama pun dah sentuh. Allah Akbar. Elok cepat mati orang macam tu. Betul? Saya sakit hati betul. Tuan-tuan baca lagi satu WhatsApp. Ditanya tentang Jeneral Askar. Apa pandang tuan kalau Cina, dia kata, apa dia kata? Nak cakap Cina jangan duduk endun. Balik tempat kau. Halau je. Tu. Sampai sekarang nama pun masih nama orang endun. Ada nama Cina. Kalau ada Cina pun ujung-ujung. Kita bebas. Ini kenyataan, bukan saya nak sentuh politik mana-mana, tak. Kenyataan. Dulu bab Quran diperhina. Minta maaf, maaf. Berpakaian tak senonoh, minta maaf, maaf. Tak ada tindakan yang langgar anak orang kita sampai 6-7 orang mati. Alasan tak ngaji. Maaf. Lepas pula tu. Kalau orang kita curi satu beg gula kerana memang susah, curi ambil satu tin susu nak bagi anak makan, memang tak ada duit, tangkap penjara 2 tahun, denda 5,000. Ini realiti. Nak jadi apa?
Kalau kita orang Islam tak ada kesedaran yang dajal-dajal ni dah datang, benda yang kecil macam ni kita pun tak ambil kisah, macam mana yang akan datang? Miskin, dajal datang. Kau nak miskin, kau kaya, tak kaya, ambil harta. Kau tak ada makan, ambil beras, lauk. Tak ada duit, ambil duit. Keluarga kau sakit, aku boleh sihatkan. Mati, boleh hidupkan. Macam tak tergugat kalau orang yang tak kuat iman. Yang tak kuat iman mesti punya. Itu sebab kita disarankan supaya iman kita, ittaqullah tu sebenar-benar takut kepada Allah. Kerana kita dari Islam mesti pegang 3 perkara. Pertama, akidah. Apa berlaku pun kita tengok Sayyidina Bilal, para sahabat, Yasir, ya, Sumayyah, macam mana digendam dalam kawah, dijemur dalam panas terik, ditarik dengan diempap dengan batu, tapi kalimahnya ahad, ahad, ahad. Ini baru takut, ya, tak dapat sokongan, dah lepas begitu je. Takut tak dapat sokongan, tapi agama kita diperkotak-katikkan. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan kita berdoa lah, ya, bukan hari ni buat, maaf, besok buat lagi, yang lain pula buat. Jadi dalam khutbah kita kan kata, ya Allah, kau jadikanlah pemimpin kami orang yang amanah, yang tegas dalam menegakkan agama. Dalam khutbah cakap, kalau setakat dalam khutbah, kita siapa? Pemimpin tu yang ada kuasa, yang boleh bercakap, yang boleh menegur. Dasar itulah yang Nabi kata, ya, ittaqullah, ataupun takut kepada Allah. Kemudian benar dalam segala cerita dan segala perkataan. Nak jadi umat Rasulullah yang baik, supaya kita dapat berdamping dengan Rasulullah di akhirat kelak, di syurga, di padang mahsyar. Ya, kedua ialah cakap benar. Tegakkan yang benar, walaupun benda itu pahit. Ya. Allah yang mengatur kita, bukan kita berusaha. Segala qada dan qadar Allah tentukan. Kalau sampai masa kau jadi ketua, kau jadi ketua. Dah masa kau sebagai rakyat biasa. Bukan kita ni menungkal lagi. Walaupun kita hidup lama, pangkat kita akan hakis, sekurang-kurangnya pencen. Ada boleh sampai aku nak sampai mati-mati? Tak. Ada masa kita, hari ini umur kau dah cukup lah, kau berkhidmat setakat ni. Ya, jadi pada saat itulah dia kata, semasa kita berkhidmat, semasa kita bergaul dengan masyarakat, hendaklah bercakap dengan perkara yang benar dan perkataan yang baik. Ketiga, ya, menyempurnakan janji yang kamu buat. Saya ingat masa sekolah rendah, dalam kitab yang nipis akhlak, bercakaplah kamu sebelum berfikirlah kamu sebelum kamu mengeluarkan kata-kata. Betul? Atau tak, diam. Nak bercakap dengan kawan, dengan keluarga dan siapa, agak-agak fikir, menyakiti hati orang ke tidak, menguris hati orang ke tidak, perkara itu baik ke tidak, betul ke tidak, baru keluar. Ke tidak, baik diam. Banyak cakap, banyak dosa. Kecuali saya kalau tak cakap tu salah pula. Nak ceramah macam mana, kau diam je. Kau ustaz cakap je, suruh banyak jangan banyak cakap, dia cakap banyak. Ini sebab kuliah lain. Okay. Jadi nak bercakap kena fikir dulu, dan perkataan ni keluarkan dari perkara yang baik. Ya. Dan menyempurnakan janji, amanah. Kerana Allah janji dalam surah Al-Mu'minun, kerana pertama sekali orang yang menjaga sembahyang dia. Kenapa? Orang yang khusyuk dalam sembahyang, orang yang menunaikan janji, orang yang menjaga maruah, orang yang apa dia?
melakukan menjaga kemaluan dia, maka dia akan ditempatkan dalam syurga Firdaus, syurga yang istimewa. Jadi kalau kita buat 11 perkara tersebut, maka kita dijanjikan oleh Allah SWT dengan syurga Firdaus. Maka hendaklah kita menunaikan amanah dan meninggalkan khianat, menukarkan cakap lain, buat lain. Kadang-kadang tu tak buat. Berjanji dengan orang senang, sedap. Berjanji ni bukan setakat dengan masyarakat, dengan orang kampung, dengan malah dengan keluarga kita, anak kita, cucu kita. Rasa-rasa tak sanggup, jangan janji. Beri alasan yang konkret, yang boleh munasabah diterima oleh orang yang mendengar. Contoh, orang yang berhutang. Okey, cukup tahun ni ada insyaAllah rezeki saya akan bayar hutang ni. Ditakdirkan cukup tahun, ada pula hal yang lain lebih penting. Maka kita jumpa, bukan lari. Bila nampak aja yang bagi hutang, lari. Nampak aja kelibat kereta yang bagi hutang, cabut. Tapi masa nak hutang, manis muka, cakap lembut, bawa buah, sikit jajan, buat makan anak. Pinjamnya RM5,000, belinya baru RM10. Limau 5 biji, apple 5 biji, nak jajan sikit, tak ada apa-apa. Rupanya nak pinjam duit. Jadi 3 bulan nanti saya bayar. Apa pun tidak. Betul. Ini bukan saya cakap orang lain, saya terkena. Anak-anak pesa, pinjamkan duit, kita pun pinjamkan. Janji cukup tahun bayar, tak apa bayarlah. Anak-anak pesa kan. Sampai cukup tahun buat tak tahu. Jumpa kat bank, lari-lari. Kat bank, bukan kat gadaian. Kalau gadaian orang susah kan, orang susah nak gadai barang. Ini kat bank, cucu. Jadi musuh pula. Asalnya kawan, best friend. Bila berhutang, sebenarnya kita tuan-tuan yang bagi hutang wajib minta. Tapi saya jenis orang malu nak minta. Kita pula malu kan, buat tak tahu je lah. Sampai anak dah berjaya pun hutang tak bayar. Macam mana? Saya sebagai contoh je. Kalau tuan-tuan bagi orang hutang, boleh minta. Harus. Malah ada menjadikan wajib kita minta. Jangan daripada kita cerita orang sana orang sini. Saya cerita ni pasal contoh. Saya tak cakap orangnya pun, tapi orang Kuala Langat lah. RM5,000 dia pinjam. Alasannya nak masuk universiti anak. Kalau dia mati halal lah. Saya tak susah pun, alhamdulillah rezeki. Jadi saya sihat, kita boleh sama-sama bermasyarakat, alhamdulillah. Jadi kalau berjanji, tunaikan. Amanah, tunaikan. Itu dia. Kemudian kerana kita nak ikut Rasulullah, kalau nak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, kita kena ikut ni. Di atas kemampuan kita. Bukan semua. Kita orang awam. Tapi kalau setakat ittaqullah, kita mampu ikut apa yang mampu. Yalah, setakat bercakap benar, kita boleh didik lidah kita, fikiran kita. Setakat menunaikan janji, insyaAllah kita tak banyak janji lah kan. Lebih-lebih janji dengan rumah, janji dengan anak. Kalau anak lulus, jidan, kita berikan dia. Tak ada janji yang besar-besar. Tuan-tuan, janji ni kadang-kadang kita tak duga. Ada orang janji dengan anak dia, engkau lulus dapat 8A, ayah mak belikan kereta. Dia tengok anak dia macam jenis orang malas sikit, belajar lebih kurang. Sekali dapat macam menggigil dah. Menggigil. Walaupun kancil berapa ribu, kena buat. Kita janji
Kalau tidak anak tak percaya dah. Ayah cakap je, mak cakap je, tapi tak cepat fikir. Ya, begitu cucu. Cucu nak ikut kita pergi jalan, pergi kerja. Nanti balik atuk bagi beli beli anu. Tiba-tiba tak beli. Alah salah, kedai tutup lah, nenek itu nenek. Lepas tu dia tak percaya. Alah nenek bohong. Ngapusi, ngomong wae. Betul tak? Betul. Kita boleh rasa dulu. Kalau orang dulu dia terpegang kat kita, kita rasa tak? Ya. Walaupun dia kata hari ni cakap betul, macam tak payah, tak ada, tak payah agak lah. Tak payah tunggu-tunggu lah. Tapi kalau yang betul, memang kita boleh harap. Nanti kita sampai sana, kita beli itu, makan sana. Jadi betul. Okey. Itu dia katakan amanah. Kemudian memelihara akan orang sekampung yang bersifat baik dengan kita dan kita baik dengan dia. Jangan bermusuh. Iratkan semangat ukhuwah. Kerana senang je tuan nak mengiratkan ukhuwah kita dengan salam. Walaupun apatah lagi orang yang tak pernah kita jumpa. Contoh ada orang luar datang tumpang sembahyang maghrib. Kita parking, dia parking sebelah. Buka pintu sama-sama, ucap salam. Selagi dia Islam, Assalamualaikum, dari mana tuan? Tuan dari mana? Silakan. Kalau dia tercari mana bilik air sana, tandas sana. Menanda kita mesra. Kita menghormati atau kita bersopan santun dengan jemaah, walaupun dia bukan orang kenal aja baru kita tanya Assalamualaikum, dari mana. Itu kawan biasa, jemaah biasa. Ini orang luar pun kita kena. Itu tanda kita mengiratkan silaturahmi kita. Kerana Rasulullah sebut pertama sekali sebarkan salam dengan lain perkataan doa, selamat sejahtera atas engkau. Dia pula jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tambah dengan kasih sayang, dengan rahmat Allah Ta'ala. Walaupun kali pertama kita jumpa dia, tapi kita ucap macam tu sampai akhirat. Doa itu berkekalan. Berlain dengan perkataan good morning, good afternoon, early morning. If morning hanya pagi, kalau afternoon untuk afternoon, kalau malam cuma malam. Tapi Assalamualaikum kalau kita kali pertama kita jumpa dan terakhir, itu doanya. Apatah lagi macam tuan-tuan, tiap-tiap waktu jumpa ucap. Jadi Rasulullah kata ucapkan salam kepada orang Islam. Senang. Keluar air liur sikit je, tak bancut pun, tak keluar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu senang je nak ikut sunnah Rasulullah. Kan kita harap syafaat Rasulullah, antaranya tu. Kerana kita tanda kita kasih pada Rasulullah, kita mengikut sunnahnya. Kalau cakap aja kasih sayang, tapi tak ikut, tak ada maknanya. Itu dia. Kemudian seterusnya, kasih sayang kepada anak yatim yang kasih sayang akan dia. Kita tengok, kalau ada anak yatim, kita kena santuni dia. Tapi alhamdulillah, saya tengok tiap-tiap masjid sekarang dah ada tabung anak yatim. Tengok Saidina Umar, kalau dia berjalan pergi ke pasar, kalau dia jumpa anak yatim, jumpa budak-budak, apa dia buat? Dia usap kepala dia. Diusap kepala. Dengan dalam hati dia, engkau adalah lebih baik daripada aku. Padahal dia khalifah. Tapi dia usap kepala, engkau lebih baik daripada aku. Pasal apa? Budak-budak tadi belum ada dosa, belum ada taklifi. Yang kita ni dah besar, banyak tanggungjawab kita. Mungkin banyak dosa kita, kecuali orang yang beristighfar, kecuali orang yang banyak ibadah. Kalau tidak, kita lebih banyak
cakapnya banyak, sembangnya banyak, bawangnya banyak. Ya tak? Betul. Daripada mula kita berkawan, daripada mula kita boleh bercakap, sampai nak mati pun masih bercakap. Tuh. Kalau benda yang baik, alhamdulillah, ditakuti mulut kita dikala terlepas. Ini pengalaman saya bila bercampur dengan kawan-kawan. Pertama saya, tuan-tuan juga, insya-Allah. Bila kita sakit lama, tuan-tuan, kita punya perasaan rasa nak marah je. Ini kawan cerita, ya, saya alhamdulillah sakit tak lama, jadi isteri pun tak marah. Ni kita nak air, dia ambil air. Nak masak, makan apa, dia masakkan. Cuba yang bertahun-tahun. Sabar macam mana isteri pun lama-lama terkeluar perkataan yang dah tahu sakit, sabar je lah, nak mengintah banyak. Nampak? Isteri cakap, dosa tak? Dosa. Atau anak kepada mak, mak duduk diam-diam, mak nak makan-makan, tak ada siapa nak datang, orang banyak kerja. Dia cakap dengan mak dia yang sakit macam, terasa tak hati mak dia, bapak dia? Terasa. Itu bukan dosa. Ditakdirkan kita meninggal, dia meninggal, ya, mak tadi, bapak meninggal, tak sempat minta maaf. Kita pergi pasar, pergi mana, abang duduk, ya, dia diam, tiba-tiba dia meninggal, sempat minta maaf. Kita balik pasar tengok, dah. Bila kita kenangkan dosa kita pada suami, pada isteri, pada mak ayah kita, macam mana kita? Layak ke kalau kita tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, oleh mak ayah kita, dapat kita masuk syurga? Reza mak ayah, baru dapat reza Allah SWT. Ke tidak? Tak ada. Tuan-tuan tengok TV3, TV Al-Hijrah, pagi semalam ke pagi tadi, ya, yang saya Yaakob cakap apa? Dia pergi rumah orang tua-tua, anak dia sehari ke sehari tak datang, sampai hari ulang tahun kelahiran mak dia tadi, ya tak? Dia cakap dia nak ambil mak dia raikan kat rumah. Maknya dah tua dalam 70-an. Anak sangat jarang datang. Padahal anak berpangkat, bekerja, doktornya, engineernya, berpangkat lah, berkejaya, yang baik-baik. Gaji semua 4 angka ke atas, 10,000. Bila nak dikatakan anak nak datang ambil mak dia daripada subuh, kebetulan bulan puasa, mak dia makan sahur, lepas tu tak tidur, bersiap dengan beg, duduk tepi pintu, tunggu anak datang nak ambil. Sampailah maghrib, berbuka, anak masih tak datang. Warden suruh masuk, berbuka, dia tak ada. Akhirnya dia tidur tanpa berbuka, dan malam itu dia meninggal. Macam mana? Dosa kepada mak dia. Anak-anak yang 4 orang tadi, yang hebat-hebat, apa? Tu menghampakan hati mak bapak. Kita rasa kan kita ada mak bapak, tuan-tuan ada mak bapak, kecuali yang dah meninggal masa kecil. Bapak tak makan, mak tak makan, asal kita anak makan. Bapak tak tukar pakaian baru, mak tak pakai baru hari raya, tapi anaknya dicari walaupun harganya murah. Dulu mana ada bandel, sekarang okeylah bandel. Bandel pun cantik juga, ya. Jadi itu kita kena tunaikan janji, amanah, kasih sayang pada anak yatim, dan kalau boleh keluarkanlah RM1, RM2 untuk anak yatim. Di pasar bagi RM1. Saya dah cerita ke belum? Biar saya ambil masa sikit. Masa saya kerja dulu, bila nak pergi kantin, kita tengok budak-budak yang berdiri tepi-tepi bangunan sekolah. Duit tak ada, mak bagi 50 sen.
masa tahun 90-an 50 sen dapat apa? Itu yang daripada ayam tu, cocok tu apa nama dia? Saya tak minat, saya tak tahu nama. Yang 3 ketul 50 sen, 30 sen. Apa nama tu? Apa-apalah. Bila budak tu dah beli, ini 50 sen, dia ada 30 sen. Pusing balik, buka paip. Kalau kita apa rasa kita? Itu bila saya handle mesyuarat, saya kata, bila penutup tu saya kata, kalau ada anak murid yang duduk tepi longkang, tepi sekolah, kita nampak dia letih tak makan, ululah RM1 ke 50 sen supaya dia boleh merasa apa yang anak orang lain rasa. Kesian tuan-tuan, kesian. Tak pula orang kampung-kampung kan, bapak-bapak, kadang-kadang bapak tak ada hak dia, kerajaan bagi, apa maaf, bukan tuan-tuan, dia pergi main judi, nombor ekor, main rumah tak siap-siap. Apa? Rumah tak siap. Jatuh, susun jatuh, susun jatuh. Isteri tunggu nak masak, suami tak balik-balik, rumah tak siap-siap, duit pakai habis. Namanya apa? Pandai tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan kan main, tuan-tuan tengok je. Betul. Pasal saya jaga tu, one off tu, kan ada 150 ke 120 tiap-tiap budak dapat kan, untuk beli buku ke apa. Bapaknya baru pergi sampai rumah, dah singgah kedai main bajong. Astagfirullah. Bila kerajaan terus potong sekolah, potong duit yuran, duit apa, marah pula, suruh bagi cash. Bila bagi cash, bapaknya tak amanah. Kesian anak pergi sekolah. Ini contoh tuan-tuan. Semalam ada satu profesor, masa kecil memang bapa dia susah, mak dia susah. Nak bayar duit van pun tak ada duit. Orang van tu kata tak ada duit, tak boleh naik. Bawa bekal 20 sen. Menangis tuan-tuan. Tapi ada juga dalam kalangan orang Islam tu, orang Melayu, yang ada simpati, sifat kemanusiaan, dia apa ni, berhenti, dia ambil budak tu. Pasal tu dia budak lah, sekarang profesor. Ya, ambil budak tu, naik. Kalau pakcik lalu, kamu tahan, naik. Sekarang dia profesor. Saya dulu jalan kaki pergi sekolah 1 kilometer. Tapi alhamdulillah ustazah saya baik hati. Dia tu Bang Aziz, naik belakang, duduk kat belakang. Ustazah pun gitu. Tapi saya masa kecil, kalau sekarang ni ustazah bawa macam dulu ustazah bawa, betul. Itu saya sangat hormat pada guru-guru saya. Ya, dia naik, nak balik, jalan kaki, dia pun break, naik. Allah Akbar. Itu yang ada hati perut, kata orang. Tapi kalau yang tak ada, kereta menjalar pun, tengok budak jalan kaki hujan, tak ada hati nak tolong. Kan kereta kotor, kereta basah, tapi itulah yang menyebabkan dia masuk syurga. Allah Akbar. Betul. Jadi kita yang ada rezeki sikit ni, kita sama-samalah, ya, beri santunan kepada anak yatim, pada orang susah, ya. Apatah lagi kalau ibu-ibu tunggal, jiran tetangga. Kalau kita tak mampu nak bagi, beritahu amin. Sekarang berjuta duit untuk asnaf, tapi yang berpura haram. Ya, duit insurans banyak, hasil kebun banyak, minta pada jumpa Tuan Imam, minta AJK untuk asnaf. Itu menipu diri sendiri, memang tak berkat, hasil susah je lah. Berhasil itulah, ya. Jadi insyaAllah akan datang kita sambung lagi apa yang Rasulullah SAW pesan kepada Muaz bin Jabal dan kepada kita semua, insyaAllah, ya. Jadi itu
6 perkara yang saya sempat sampaikan pada malam ni. InsyaAllah panjang umur, di atas kesihatan kita semua, kita sambung yang seterusnya. Jadi terima kasih kepada semua, ya, maaf telah ambil masa untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan, ada hikmah dan kasih sayang Allah kepada kita dengan berkat kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar, yang betul dari Allah SWT, yang salah silap di atas kelemahan saya terima maaf. InsyaAllah jumpa lagi.